sekali, tidak seperti yang lalu. Bermula diri aku sendiri, tiada lagi kau di sisi. Hilang semua bayanganmu, yang tinggal hanya kenangan bersamamu. Aku hilang. Tuhan tolong ampunkan dosanya pada hamba-Mu yang lemah. Bekalkan ia keberkatan agar dia bahagia di sana, tempatmu selamanya. Di sini hanya menanti. Oh, itulah kita manusia, takkan kekal kasih selamanya. Selamanya, selamanya, hilang semua bayanganmu, yang tinggal hanya kenangan bersamamu. Aku hilang. Tuhan tolong ampunkan dosanya pada hamba-Mu yang lemah. Bekalkan dia keberkatan agar dia bahagia di sana, tempatmu selamanya. Telur ni sebenarnya satu benda yang wajib kena ada dekat rumah setiap hari. Sebab dia mudah kan nak dimasak. Kita pecah je, goreng, dah boleh makan dengan nasi. Mak saya memang saya daripada kecil, start saya darjah 1 sampai saya darjah 6, memang hari-hari tiap-tiap pagi dia akan rebuskan telur 2 biji untuk saya separuh masak. Itu untuk makan pagi lah. Kalau macam nak varietykan tengah hari, misalnya kata kalau saya balik sekolah sendiri, tak ada orang kat rumah, tu saya cakap memang saya membesar dengan orang kata tak tinggal dengan makanan telur ni. Sebab daripada satu telur tu boleh buat macam-macam rasa. Tengah hari tu sama ada makan dengan telur goreng ataupun telur dadah ataupun telur yang hancur-hancur tu makan dengan nasi ataupun dengan roti. Kata setiap hari lah, tapi dalam seminggu tu ada 2-3 kali. Lepas tu macam ada anak kecil kan, jadi dia suka untuk makan telur goreng, sambal telur ataupun kita masak udang, kita pecahkan telur, masakan-masakan yang seperti itulah yang selalu kerap akak masak. Saya goreng telur dalam seminggu lebih kurang 2-3 kali. Makan dengan nasi goreng ke, bihun goreng ke, memang guna telur lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih siaran Wanita hari ini pada tengah hari ini 25 Mei 2015. Hari Isnin bertemankan saya Irin Putri Azmi dan juga rakan tugas Fiza Sabjahan. Dan pembuka tirai Wanita hari ini sebentar tadi persembahan daripada Adira dengan lagunya Hilang. Dan bagi peminat-peminat Adira, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Kita akan bersama dengan Adira dan seorang lagi artis sebentar nanti. Dan hari ini sendiri kita akan berbicara tentang topik telur.
pelbagai jenis masakan telur. Tadi kalau kita dengarkan pendapat daripada orang ramai itu mengatakan bahawa memang kecil-kecil mak suka masakkan telur lah. Tapi kalau Irin sini suka makan telur ke tak? Saya makan. Kalau saya ada kategori-kategori dia. Kalau telur ikan termasuk dalam kategori itu, saya suka makan telur ikan. Tapi kalau telur ayam pula, saya suka hanya telur dadah, telur separuh masak ataupun poached egg. Tetapi dengan syarat kuning dia tak masak sepenuhnya. Kalau masak, saya tak makan. Banyak pula suami pizza Tapi masak sendiri tak sampai apa. telur ni banyak sendiri tak apa. Okey. Tapi itulah sebenarnya bila cakap tentang telur ni banyak kaedah masakan yang boleh kita sediakan dengan telur, dan saya percaya telur jugalah antara resepi yang pertama yang dipelajari oleh seramai orang, termasuk saya sendiri. Setuju. Dan sebenarnya Irin, telur ini mempunyai pelbagai juga khasiat dan juga kebaikannya. Bagi mereka yang mengamalkan diet protein ataupun diet Atkins, mereka mengamalkan pemakanan telur ini selama 5 hingga ke 7 hari bagi mengurangkan kandungan dan juga paras lemak di dalam badan, di mana mereka mampu untuk hilang sehingga 2 ke 3 kilo seminggu. Wow, tapi sebenarnya apakah khasiat? Adakah sebarang keburukan sekiranya seorang itu memakan terlalu banyak telur dalam satu hari? Mungkin saya dengar ada yang sampai 10 biji dalam satu hari makannya telur. Tak tahulah macam mana, tapi itu juga kita akan jawab dalam perbincangan kita sebentar sahaja nanti. Tapi sebelum itu, apa kata anda saksikan dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan siaran Ainul Fatihah. Silakan. Telur salah satu makanan yang mempunyai pelbagai fungsi. Boleh dijadikan dadar, telur rebus, telur mata, malahan juga digunakan untuk dibuat roti, kek dan sebagainya. Ramai mendakwa makan telur dalam jumlah yang banyak boleh menjejaskan kesihatan kerana tahap kolesterol yang tinggi. Namun, adakah benar fakta tersebut? Sebenarnya, mengamalkan memakan telur ayam adalah baik kerana banyak khasiatnya. Dalam 3 daripada 4 kaedah saintifik yang lazim digunakan untuk mengukur kualiti protein, telur memperoleh skor yang jauh lebih tinggi daripada sumber-sumber protein lain seperti susu, daging lembu dan soya. Menurut Harvard Medical School Guide to Healthy Eating, tidak pernah ada penyelidikan yang menunjukkan bahawa orang memakan telur dengan banyak mendapat lebih banyak serangan jantung daripada orang yang kurang makan telur. Satu kajian yang dimuatkan dalam jurnal Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention keluaran Januari 2005, mereka yang memakan 6 biji telur seminggu dibandingkan dengan mereka yang memakan 2 biji telur seminggu didapati merendahkan risiko kanser sebanyak 44%. Kandungan kimia telur ayam, telur itik dan telur puyuh tidak terlalu berbeza antara satu dengan yang lain. Kecuali kandungan kolesterol telur itik adalah lebih tinggi sedikit, iaitu lebih kurang 16.20 mg bagi setiap gram kuning telur. Selain untuk menu makanan sihat, putih telur sangat berfungsi menjaga kesihatan rambut. Protein yang ada di dalam putih telur merupakan bahan utama pembentukan rambut. Putih telur juga boleh dijadikan masker kerana dapat mengatasi kulit berminyak yang berlebihan pada wajah. Bukan sahaja boleh dimakan, namun boleh juga dijadikan sebagai bahan kecantikan, Irin. Kadang-kadang kan kalau orang buat kuih tart, contohnya kan, kalau letak lapisan atas tu, dia hanya pakai kuning telur je tau. Diasingkan kuning dengan putih tu, jadi dah asingkan egg yolk dengan white yolk tu, kuning dengan putih tu. Yang putih tu boleh goreng. Betul. Okey, tapi nak ketahui dengan lebih lanjut lagi tentang topik pelbagai jenis khasiat dan juga resepi telur ni, kita bersama dengan tetamu kita, Irin. Ya, yang sudah bersedia bersama kita pada hari ini, kita perkenalkan di hujung sana chef yang tidak asing lagi, Chef Zam. Apa khabar? Baik. Okey. Dan kita juga bersama dengan Kevin Zahari. Apa khabar, Kevin? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak pun memang sihat. Okeylah. Okey. Kerja kan? Kalau kita bercakap tentang topik telur ni, mungkin rata-rata penonton berkata, apa ni cerita pasal telur? Namun, mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh penonton ni yang nak dikongsikan oleh anda berdua. Tentang khasiatnya. Telur, bagi saya, telur adalah satu sejenis makanan ataupun komoditi yang very versatile. Boleh diguna pakai dalam banyak-banyakkan masakan dan juga sesuai daripada bayi hinggalah ke orang tua. Boleh digunakan dalam orang kata sweet, makanan ataupun manisan dan juga makanan yang savory. Jadi itulah kepelbagaian ataupun versatility sebiji telur. macam boleh dibuat. Kita bercakap tentang, memang kita tahu boleh buat banyak-banyak boleh dilakukan dengan telur kan, tapi khasiat di sebalik telur perlu bagaimana? Khasiat sebiji telur, sebiji telur. banyak. Macam kata Fiza tadi,
Jadi untuk orang yang mengamalkan diet yang mungkin ada pantang larang karbohidrat, telur tu cuma ada lemak dengan protein sahaja, dia tak ada sumber karbo. Untuk kita punya diet dalam program Jom Kurus, selalu dibincangkan topik makan telur. Dia ada kebaikan dan mungkin keburukan. Yang kuning dikaitkan dengan adanya kandungan omega 3 yang bagus. Ada sumber kolesterol, ada sumber lemak. Nah, malangnya tak boleh nak asingkan yang omega 3 dengan kolesterol dengan yang lemak. So bagi saya yang kuning mungkin berkalori tinggi. Kalau sebiji telur dia sumber kalori mungkin dalam lingkungan 90 kalori sebiji telur sebiji. Kalau buang yang kuning, makan yang putih sahaja tinggal 20 sahaja. So yang kuning tu ada 70 kalori lebih kurang, tengok saiz telur tersebutlah. Ada grade tapi ABC di kampung ke tak kampung ke. So kalau mereka yang prihatin tentang pengambilan kalori, kita nasihatkan kalau boleh kurangkan pengambilan yang kuning. Kalau masak scramble egg ke apa yang kuning perlu ada. Kalau yang putih sahaja ada juga. Kalau kan? kita bersimbang tentang scramble eggs ataupun penyediaan telur untuk sarapan, artis-artis Hollywood lah kononnya ya, buat scramble eggs daripada putih telur sahaja. Kerana kalau di Amerika, di sini pun dah ada, dia ada pasteurized dalam kotak, dia dalam 1 liter ataupun 1 kilo, pasteurized egg yolk ataupun pasteurized egg white sahaja yang banyak digunakan dalam hotel-hotel. Kerana kalau hotel kan biasanya busy, dan tak ada masa untuk staff. Kita nak asingkan, jadi kita beli yang dah asingkan dah. Lagi pula lebih selamat. Yang pasteurized egg tu dia punya nilai nutrisi lebih baik daripada telur yang biasa. Pasteurized tu maksudnya ayam tu boleh berlari di sekitar kampung lah, macam ayam kampung lah. Dia tak rasa. Lagi pula pasteurized egg ni macam telah di orang kata subjected to certain kind of heat, housekeeping London. Cuba cakap bagi makcik faham. Orang kata dah bunuhlah kuman-kuman. Jadi kuman-kumannya. Kerana apa? Kalau kita tahu kan dalam orang kata kulit telur tu banyak macam-macam jenis bakteria. Jadi kalau masa handling ataupun masa kita pisahkan tu, tangan kita tak bersih, nanti kadang boleh berjangkit pula berak sampai lusa. Okey, ini sedikit penerangan mengenai khasiat telur, kebaikan dan juga keburukannya. Sebenarnya kita nak berkongsi kalau bukan saja orang Melayu yang ada telur pindang lah, ada telur puyuh lah, macam-macam jenis telur kalau kedua dikahwin tu. Tapi sebenarnya masyarakat Cina juga cukup terkenal dengan satu jenis hidangan telur ini, iaitu telur herba Cina. Jadi kita saksikan bingkisan yang telah disediakan. Telur teh herba ataupun lebih dikenali sebagai telur pindang merupakan makanan tradisi orang Cina. Telur ini popular di negara Cina dan diperkenalkan di tanah Melayu oleh pedagang-pedagang Cina pada zaman dahulu. Telur yang direbus menggunakan herba-herba tertentu sehingga memiliki rasa dan aroma berbeza. Lo Pak Kun, 62 tahun, merupakan generasi kedua pengusaha kedai ubat tradisional. Perniagaan yang berusia 50 tahun turut menjual telur teh herba ini sebagai makanan kesihatan. Itu semua herba. Dia jenis dekat 20 jenis. Itu buang angin, dia guna kuat badan, sehat badan. Stamina pun bagus juga. Semua. Lelaki perempuan pun bagus. Saya ingat mau makan, masaklah. Satu paket boleh rebus 40 biji telur. 40-50 biji pun boleh. Campur sikit garam, kicap, sikit gula, lagi sedap. Menurutnya, telur teh herba ini boleh dibuat sendiri di rumah kerana ramuannya mudah didapati di pasaraya ataupun kedai herba tradisional. Tentang telur herba Cina. Dikatakan mampu membantu untuk menghilangkan angin. Tapi kalau makan dengan kicap, gula dan garam lagi sedap. Itu dia. Okey. Kalau nak cakap tentang khasiat ni, Kevin, sebagai seorang yang saya kira Kevin memang sentiasa berhadapan dengan mereka yang mengalami masalah berat badan dan sebagainya. Dan saya kira rata-rata antara faktor mereka ni kalau nak mengamalkan diet, telur ni menjadi memang hidangan utama. Betul. Namun sejauh mana kebenarannya telur ni boleh membantu menurunkan berat badan? Secara protein penting. Protein penting untuk mengurangkan nafsu makan sebenarnya. So bagi mereka yang ingin kurangkan berat badan, cabaran yang paling besar is mengawal nafsu makan yang bergelora. So bagi saya sebiji telur dia agak manfaat, dia kaya dengan pelbagai nutrisi dan protein dia memang key untuk mengawal nafsu makan. So kita always tekankan kepentingan protein dalam setiap hidangan, tak kira pagi ke petang ke malam. Dan kata chef,
telur memang very versatile. Dia boleh bawa ke mana-mana. Kalau susah nak mencari makanan yang berprotein, rebus tak semesti cari ayam goreng ke apa, bawa bertelur rebus ke apa ke, bawa roti sandwich ke. So dia very versatile sebagai hidangan pada bila-bila masa, dan memang mudah dan agak murah. Kalau taklah yang berherba RM6 sebiji lah. Buat yang normally price is quite cheap lah. So tapi bila cakap tentang orang yang ingin berdiet ni menggunakan sebiji telur, agaknya menggunakan telur lah. Memang dulu. Diet telur, menggunakan telur. Agaknya bagaimana cara untuk menyediakan telur yang boleh menghasilkan mungkin kalori yang lebih rendah ke berbanding dengan masakan yang lain? Itu adalah kalau nak telur dia dah ada calorie count dia sendiri. Nak menjamin ataupun maintain ataupun ialah menjamin pengambilan kalori yang orang kata berpatutan yang tak terlalu tinggi, ialah bahan-bahan lain yang dimasukkan dalam penyediaan masakan telur tersebut. Janganlah pakai orang kata pakai ghee ataupun pakai butter. Itu akan meningkatkan lagi kadar kolesterol, kadar kalori dan juga kolesterol dalam sesuatu hidangan telur. Betul juga diet telur tapi letakkan macam-macam. Fresh cream. Nak sedap. Jangan buat poached egg atas tu letak. Lepas tu kata kenapa diet tak menjadi. Kalau saya nak bagi tip, kalau kita orang dalam kita punya program, kita selalu tekankan nak macam kita kata makan telur dadar kan. So kalau without the kuning, saya rasa susah sikit lah. So we always tekankan is ambil telur mungkin 3 biji, tapi buang kuning separuh. So you save kalori mungkin dalam 100-200 pun. Lepas tu dapat rasa yang agak sedap dan berkhasiat. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang obsesi diet pula, kalau mereka mengamalkan diet telur ni, kadang-kadang sebab maklumlah itu saja makanan yang boleh diambil setiap hari. Kadang-kadang walaupun kata dalam program diet tu kata satu hari mungkin boleh makan 4 ke 5 biji, tapi maklumlah tangki besar makan 10 biji. Seorang boleh mengambil berapa biji telur sehari? Kalau dengan kuning ataupun dengan putih. Kalau my advice, kalau secara keperluan kolesterol seharian dihadkan kepada lebih kurang 300 mg sehari. Sebiji telur dah mengandungi hampir 200. So kalau bermasalah kolesterol, saya memang tak galakkan ambil lebih daripada sebiji 2 sehari kalau termasuk dengan kuning. Kalau tidak bermasalah, because impact kolesterol telur kepada seseorang tak sama untuk setiap individu. So dia agak berbeza. Dia juga bergantung kepada aktiviti seseorang individu, aktiviti seharian. Itu so that is the balance of input dengan output lah. So my advice is ikut kepada kesesuaian individu, masalah individu. Tapi kalau 10 biji sehari saya rasa agak berlebihan. Pengambilan protein sehari pun kalau boleh biar yang pelbagai. Biar ada ayam, ikan, telur dan lain-lain supaya khasiat dia pun pelbagai juga. Saya takut kalau ambil 10 biji satu hari jadi Humpty-Dumpty nanti. Masalah dengan makan protein, masalah telur banyak is dia punya protein tu bersulfur. Sulfur tu memberikan bau gas yang agak Chef terbayangkan Humpty-Dumpty, tapi tak apa. Saya bayangkan kalau ambil 10 biji, tambah sebiji lagi memang sahung kata bela polong. Okey, rasanya banyak lagi kita nak bincangkan dan kita akan demo sebentar lagi cara-cara pelbagai jenis masakan telur. Tapi kita perlu berehat sekejap ya Fiza. Kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terus bersama kami dalam Wanita Hari Ini, dan sekarang ini kami telah berada di Perkarangan Seri Pentas untuk demonstrasi pelbagai jenis masakan berasaskan telur. Tapi sebelum itu, kita saksikan dahulu bingkisan ini mengenai seorang individu yang terlalu minat, terlalu suka makan telur. Saksikannya. Setiap individu pastinya mempunyai pilihan jenis masakan telur yang digemari, tidak kira daripada golongan kanak-kanak sehinggalah dewasa. Telur goreng, cara paling mudah menyediakannya. Biarpun ringkas, namun padanan nasi panas bersama telur goreng di kala waktu lapar pasti membuka selera. Ismahana Khalid, 24 tahun, mengakui telur dadar memang menjadi pilihannya sejak kecil lagi.
saya akan makan 2 untuk sepermasak. And then tengah hari makan 3 biji lah dengan nasi. Kalau macam katakan tak ada nasi, 4 biji. Tapi memang tak kenyang lah kalau 4 biji tu. Yang simple lah bagi saya sebab saya bujang, duduk sendiri. Jadi tak ada lain, telur dadar lah. Telur dadar, kicap dengan nasi, cukup. Kalau selain daripada masakan lain, boleh juga untuk letak telur. Tapi memang ada elemen telur kat situ. Memang saya minat telur ayam je. Puyuh ke telur masin berkurang. Kalau biasa dekat kampung lah, especially ibu saya, dia akan beli 3 atau 4 papan. Jadi bila saya balik kampung, dia tahu dah menu saya nak makan. Dia dah masakkan 3 biji dengan nasi. Itu je lah, itu menu saya. Ada kelapangan, kuning telur tu kita akan hasilkan. Putih je saya akan ambil. Sebab putih tu yang lagi banyak khasiat. Yang zat untuk kuning kita boleh buat makan lah. Jadi buat masker dalam 10 minit, pakai kat muka dan cuci. Tidak kurang daripada 10 biji telur sehari sudah menjadi kebiasaan Ismahana menikmati menu kesukaannya itu. Ya, saya pasti anda yang di rumah itu tak sabar-sabar lagi untuk melihat demonstrasi pelbagai jenis masakan telur yang kita akan tunjukkan sebentar lagi. Dan tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan bersama saya pada hari ini, saya bersama dengan Puan Endon Salam, pengusaha telur pindang istimewa. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Dan kita juga bersama Fiza di sana. Bersama buat apa tu Fiza? Fiza hari ini bersama dengan Kevin akan jadi asisten kepada Chef Zam yang nak berkongsi resepi ataupun khasiat telur. Chef nak masak apa ni, Chef? Ikut Dan. Ikut Dan, Nama resepi tu ikut Dan. Apa yang ada dalam fridge itulah yang kita masak. Okey. Yang dalam fridge panas pula lah. Saya Saya buang kuning sikit buang kuning boleh lah. Cara saya sendiri lah. Irin, kalau kita nak cakap tentang telur pindang, biasanya masak kenduri je yang masak telur pindang. Hari ini mungkin Irin boleh kongsikan dengan penonton cara-cara masak telur pindang. Ya, betul tu. Selalunya kita selalu dapat je kan telur pindang masak kenduri, tapi tak pernah tengok lagi cara menghasilkannya. Jadi mungkin boleh tunjukkan apa mungkin bahan-bahan yang diperlukan. Oh ya, terima kasih. Saya Puan Indon dan anak saya Amy Azrin akan menunjukkan cara-cara masak telur pindang. Okey. Yang Apa bahan bahan-bahan yang kita perlukan adalah bermacam-macam jenis daun. Iaitu daun manggis yang utama, lepas tu daun senduduk, daun jambu dan juga daun lengkuas. Okey. Dan bahan asas yang menyedapkan masakan adalah lengkuas, halia dan serai. Okey, dan daun tu dipotong kecil-kecil? Daun tu mengikut keadaan dia punya periuk lah ya. Okey. Kalau sekarang ni sebab kita menggunakan periuk kecil, kita potong kecil-kecil ya. Okey. Di samping tu kita bahan-bahan yang penting adalah ramuan herba ya. Di sini saya sediakan jintan manis, jintan putih, ketumbar, lepas tu bunga lawang, cengkeh, garam, cili kering dan kayu manis ya. Dan bunga lawang Jadi bahan-bahan ni kita akan masukkan semuanya. Masukkan semua, kita akan jadikan sebagai kisar dia. Oh, kisar dia macam ni. Kisar jadi macam ni Dan bahan-bahan yang perlu dan penting untuk buat telur pindang tu bukan senang. Saya nak buat telur pindang macam daun kita kena pakai. Betul. Itu yang tradisional Irin. Tapi kalau kita tengok yang moden, saya rasa hari ni resepi Korea kot Chef nak masak ni. Lah ikut Dan. Dia Mexican campur Korea sikit dan diffusionkan dengan Asia. Kevin dah pukul telur dan tahu garam sikit. Buang kuning sikit. Buang kuning sikit. Sihatlah ya. Masukkan dalam mi ni. Okey, tu je. Lepas tu godakkan. Godak tu maksudnya kacau. Godak supaya dia sama rata. Okey, Chef joget sikit Chef. Tadi saya nampak Chef joget. Dia wanita hari ini payment lain. Okey, lepas tu macam nak buat martabak. Macam martabak mi segera, lebih kurang. Lepas tu olive oil saya pakai extra virgin olive oil ataupun minyak jagung dara. Minyak jagung dara ya. Okey, Mek assistant tolong ambilkan aku. Terima kasih. Cuci ke? Boleh. Kita lagi lepas tu. Nanti baju kotor. Okey, kemudian? Okey, pada masa yang sama, saya juga pakai extra virgin olive oil, panaskan kuali sikit. Tu dia chef, dia campak je. Lepas tu ni, dah pizza dah tadi tungku lumus dah. Selas onion dan garlic, kita tumiskan. Dulus tak tu? Boleh daripada tak ada. Suka kan apa yang ada kan? Boleh daripada tak ada. Kita masak-masak kena kemas. Tolong slicekan ni bulat-bulat. Bulat-bulat ya. Saya ada kerja ke? Nervous. Apa?
Awak boleh macam mana aku nak suruh? Okey, mungkin Kevin boleh kongsikanlah antara khasiat-khasiat ni. Kalau kita nak cakap tentang khasiat sebiji telur tu sendiri kan. Tapi kalau jenis masakan tu, kadang-kadang kita dah campur dengan macam-macam jenis bahan-bahan tu. Adakah khasiatnya masih lagi ada ataupun bagaimana? Ada, of course kalau goreng-goreng mungkin ada kehilangan dia punya zat-zat biasalah. Jadi kalau campur contohnya macam olive oil sama ada dia darah tak darah ke, dia tetap berkalori juga. Betul. Ramai orang yang tak memahami bahawa olive oil tu mengandungi kalori. Tapi kolesterol ni kurang. Kolesterol free. Tak ada. Kolesterol dia free tapi tetap 1 tablespoon tu 135 kalori. Okey. Tapi kalau kita masak, orang kata makan nak pakai based on calorie count, matilah. Tapi kena memahami supaya dapat mengawal dan Betul. taklah terserah kepada keadaan. Betul. Kan? Okey. Sementara chef nak terbalikkan Mi ni. okey. Apa yang terjadi pada Irin di sana? Ya, okey, nampaknya semua bahan-bahan tadi dah diletakkan di dalam periuk dan telur pun dah disusun dengan elok Okey, lepas tu apa yang perlu dilakukan? Yang perlu lakukan kita tutup Tutup lagi dengan daun-daun ya. Dengan rempah-rempah sekali supaya dah masak nanti serata. Okey. Jadi biasanya kita kalau telur pindang tu kita akan masak lapis by lapis ya. Okey. Dan lapis telur, lepas tu tutup dengan daun, lepas tu susun balik dengan daun lagi macam tu. Oh, okey. Jadi agaknya berapa lama proses diambil? Proses ni kalau biasa saya lakukan 3 hari. 3 hari untuk masak telur pindang. Wow. Ya. Baru dia punya rempah meresap ke dalam. Bila dah tutup balik tu, kita akan baru masukkan air lah. Ya. Okey. Oh, air sedikit saja? Tak, dia biasanya penuh. Sampai atas. Okey. Lepas tu tutup? Lepas tu baru tutup. Dan jadi kita biarkan dia selama 3 hari. 3 hari. Jadi dengan hasil api yang kecil. Api yang kecil. Jadi selepas 3 hari, apakah hasilnya? Boleh tunjukkan? Hasilnya, okey. Hasilnya adalah ini. Angkat-angkat. Hasilnya ni kita dah masak selama 3 hari. Okey. Air dia akan warna gelap. Okey. Yang menunjukkan dia punya jus daripada daun-daun tadi. Dah keluar lah. Warna dia itulah. Okey, boleh tunjukkan bawakan keluar telur tu? Okey. Okey, warna telur pun dah bertukar. Okey, dah bertukar. Semula air telur asam macam ni. Ya. Bila kita dah masak 3 hari, bentuk dia warna lain. Okey, baiklah. Dan dekat sini juga kita ada satu jenis lagi telur namanya telur corak ya. Di mana telur corak kita buat dengan supaya ada design sikit. Ada design sikit. Ya. Ya, cantik telur pindang tu kalau diletakkan dalam bekas bunga telur. Dan saya kira orang Johor kebiasaannya yang memang mengamalkan tradisi membuat telur pindang ni. Gotong royong kata buat rewang. Okey. Tapi rewang juga saya merawang dekat sini. Menerawang bau-bauan yang cukup enak. Kalau dia macam kena kulit saya, Chef? Itulah ada sikit dia. Dia rentung.com nama dia. Macam tak ada beza dengan kulit pizza. Tak adalah pizza juga lah sikit. Okey, Chef. Okey, apa yang saya ada dalam sini tadi saya dah tumiskan bawang putih dengan bawang merah. Lepas tu saya masukkan apa tadi? Saya masukkan tomato sauce. Alright. Saya masukkan tomato sauce yang saya renih selama beberapa jam dan saya letakkan sikit ada jintan sikit, paprika sikit, oregano sikit dan juga sebut ladi putih. Dan saya nak letakkan sedikit kalamata olives ataupun apa ni? Buah zaitun. Buah zaitun kalamata. Saya ingat tadi cendawan, Chef. Buah olives ni kawan saya bagi daripada Greece. Dia ada ladang sendiri. Saya pergi Greece few years back. Lepas tu dia petik-petik, dia jeruk, dia bagi saya. Ya, untunglah ada kawan ada ladang olive. Itulah dia. Chef, producer kata ada 1 minit je lagi. Oh ya ke? Seterusnya. Producer memang dengki dengan kita. Pecahkan telur 3 biji lagi. Lagi 3 biji lagi. Okey. Ini saya masuk macam tu. Resipi baru ni boleh buat kat rumah. Okey. Allah nak cabut pula. Masukkan. Lepas itu Allah habis. 3 biji kan? Sebiji lah, janganlah punah. Tapi 3 biji. Telur aku dia kerjakan. Ingatkan dah sebiji sini. Okey. Lepas tu sebiji sini. Boleh tu. Sebiji sini pada tak ada. Ini macam masakan Korea atau apa nama dia? Korea. Campur Mexico. Ini campur Mexico. Campur Mexico. Kena campur lepas tu. Ada kimchi. Kita fusionkan sikit dengan kimchi.
kimchi ni pun orang bagi. Kimchi tidak kan? Itu nama dia. Okay. Lepas tu kimchi sikit, sedap tak sedap korang punya pasal. Lepas tu lepas ni Fiza nak try ni. Lepas tu kita cantikkan. Cantik tomato Fiza potong. Bagus kan. Well groomed. Betul salah sikit dah terbanding fix tapi tak apalah. Okey, baiklah Fiza. Komen tomato gitu. Lepas tu. Okey, baiklah Fiza. Kalau ada tutup, kita tutup kejap biar ni habis dah siap. Dah siap. Over to you. Okey, baiklah. Kelas. Ramai yang mungkin teruja melihat telur pindang yang ada di sini. Mungkin mereka nak dapatkan lebih informasi dari mana? Mungkin ada laman Facebook atau yang boleh dikongsikan? Ya, perempuan boleh mendapatkan telur pindang melalui Facebook ataupun Instagram ataupun blog melalui Telur Pindang Istimewa. Okey, terima kasih diucapkan kepada tetamu-tetamu kami pada hari ini yang telah mendemonstrasikan pelbagai jenis masakan telur. Fiza? Jadi bagi anda yang nak mengetahui tentang resipi-resipi istimewa ni, jangan lepaskan peluang anda boleh melawati laman sesawang Instagram kami WSHY TV3 ataupun laman sesawang Facebook kami untuk berkongsi rahsia Chef Zam hari ini. Ini sebenarnya resipi campak-campak tidak nama dia. Okey. Alright, terima kasih Chef, terima kasih Kevin. Teruskan bersama kami dengan Adira dan juga Hafiz lepas ini. Kita makan. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari ini dan kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Almas. Bersama kita pada hari ini diperkenalkan pengasasnya Datin Mazia Muhammad. Apa khabar? Baik Irin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia buat penonton-penonton wanita hari ini ya, Irin. Tentu anda nak tahu ya, nanti nak tahu rahsia penghulu segala produk ya. Kita nak cerita sikit pasal wanita ya, Fiza. Wanita memang nak cantik, nak jelita, nak menawan ya, Fiza. Semua tu kalau boleh, kalau isteri kalau boleh ada allocation tepi sikit, curi-curi ya, nak simpan duit untuk membeli pemakanan kesihatan untuk kesihatan kita kan. Memang wanita sinonim dengan kecantikan. Oleh itu kita bawa jamu Sri Dara. Jamu Sri Dara ternyata ya, Fiza, membantu mengatasi masalah dalaman dan luaran. Bukan saja masalah dalaman dan luaran, tetapi untuk kulit, jerawat, jeragat semua sekali untuk kita kata haid tak teratur, menyuburkan rahim, itu istimewa jamu Sri Dara dan macam-macam ya yang kita dapat daripada Sri Dara Dan jamu Sri Dara ternyata ya boleh diamalkan dan ternyata berkesan seawal 12 tahun dan ternyata berkesan bagi mereka yang kita kata mengalami cepat penat, lelah, letih, tidak berseri-seri. Itu yang selalu saya katakan, kalau nak awet muda, nak persis anak dara, pastikan jamu Sri Dara. Padanlah Datin persis anak dara. Datin sebenarnya ada 5 orang cahaya mata. Betul. Dan berusia 40 tahun ke atas. Tapi nampak macam umur 30 lebih. Badannya. Terima kasih Fiza. Memang kalau boleh wanita ni, kalau Irin ya, kita nak biarlah usia lebih biar kelihatan kita lebih muda dari usia ya. Bonus untuk kita suami pandang, semua di luar pandang kita, teruja dengan kita, dan kita kena jaga dalaman kita biarlah cantik semula jadi ya, Fiza. Kita tak nak tak semula jadi, dan di sini saya bawa jamu Sri Dara Nusantara adalah semula jadi dan herba-herba semula jadi yang ada di dalam tu ya, yang akan mencantikkan diri kita sebagai wanita. Dan kalau kita tengok di kaca TV, apa lagi jus Nusantara booster produk kita menjadi booster segala-galanya. Di kaca TV sekarang ada testimoni Makcik Zavia yang berusia 83 tahun. Dia ni memang terkenal. Kalau dulu Fiza, dia involve dalam politik. Siapa tak kenal Makcik Zavia daripada Kedah, dan dia banyak masalah yang dialaminya. Maklumlah faktor usia kan. Bila kita dah berusia 83 tahun, macam-macam penyakit 3 serangkai, sakit lutut, sendi, kebas-kebas. Tengok dia micik-micik lutut dia. Lepas tu dia cepat penat cepat lelah. Dan bila cepat penat, terbatas kerja kita dan kita merasakan diri kita seakan tua. Dan satu lagi istimewa Makcik Zavia ni, sebelum ni suka nak solat, lepas tu angin yang banyak dan pedih ulu hati. Dan Makcik Zavia ni
tahu kenal dengan Jus Nusantara ni kerana salah seorang saudaranya memperkenal saudaranya tu adalah salah seorang pengedar kita dan menjual pelbagai produk. Cara pengambilannya Datin? Cara pengambilan yang sangat mudah, 2 kali sehari bangun je pagi kita ambil 20 ml. Sukatan ada di dalam setiap botol Jus Nusantara 20 ml. Kita selawat mohon kesembuhan daripada Allah dan malam nak tidur dah cukup buatkan kita tampil sihat dan keluar kita daripada permasalahan. Dan yang penting sekali Makcik Zavia sekarang kita kata begitu gembira kerana Jus Nusantara yang diperkenalkan oleh saudaranya. Dia sekarang dah boleh berjalan dan keluar daripada permasalahan-permasalahannya. Jus Nusantara banyak membantu dia tampil ceria, cergas, sihat, bertenaga. Itulah sekarang ni dah mulut ke mulut meniti dari bibir ke bibir Jus Nusantara ni. Dek kerana sebelum ni dia tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bangun, penat, letih, lesu dan sekarang ni pasti jiran-jiran tetangga dia tengok, wah, Makcik Zavia dah boleh berjalan, dah boleh berlari tu kita kata ni lah sikit kan terbatas tapi berjalan dah boleh. Sebelum ni tak boleh. Dan tentu jiran-jiran surprise terkejut. Sebelum ni tak kelihatan Makcik Zavia ke masjid ke mana, sekarang ni sebelum sukar nak solat sekarang ni dah boleh solat. Alhamdulillah apa pun dengan izin Allah. Dan Makcik Zavia ni sebenarnya susah nak berkongsi testimoni dengan kita. Dia agak malu sebab dah tua kan. Tetapi dipujuk oleh kita dan testimoni kita adalah benar dan tidak bayar. Dan terima kasih kerana Makcik Zavia sudi berkongsi dengan kita dan terima kasih semua kerana memberi keyakinan yang tinggi pada produk-produk keluaran Almas. Yang penting sekali Jus Nusantara, kalau kita nak amalkan pemakanan kesihatan kita sangat baik kita kena pastikan tidak ada gula. Jus Nusantara tanpa gula manisnya adalah dari kurma, madu dan delima. Dan rajah. Betul. Herba-herba tempatan dan bahan sunnah yang menguatkan lagi keunikan dan rasa dia yang memang sangat sedap Fiza. Okey, dan mungkin boleh sentuh sedikit tentang jamu Sridara. Jamu Sridara berbentuk kapsul, mudah sangat diambil, dibawa pun senang. 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Yang penting kesan daripada produk tu. Pada saya kesan daripada produk, kepuasan pengguna dan yang memberi maklum balas kepada kita Fiza. Okey, di mana boleh mendapatkan produk ini? Produk ini boleh didapati di semua kedai-kedai jamu dan kosmetik. Satu lagi saya nak bagi tahu dan saya nak minta maaf kepada semua pengguna-pengguna. Memang betul kita sekarang kehabisan stok Jus Nusantara kehabisan stok. Kena tunggu seminggu lagi berada di pasaran kerana keberkesanannya. Pastikan satu keluarga, satu Jus Nusantara, satu wanita, satu jamu Sridara. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Datin kerana bersama kami. Dan wanita hari ini berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Adira dan juga Hafiz. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini dan seperti yang kita janjikan, kita bersama dengan Hafiz dan Adira pada hari ini. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Dengar kata ada lagu terbaru untuk cinta. Boleh ceritakan sedikit semak mengenai lagu ini? Okey, sebenarnya untuk cinta ni sebenarnya adalah lagu OST untuk filem Pilot Cafe yang dah dikeluarkan di Pawagam dalam 3 minggu lepas. 3 minggu lepas lah, betul lah tu. Dan lagu ini apa yang saya boleh katakan duet single saya bersama dengan Adira dan penulis lagu dan penulis lirik orang yang sama. Ya, orang sama untuk Ombak Rindu. Sebab saya kira anda berdua memang ada satu chemistry yang memang tak dapat yang tidak lagi dilihat ada pada pasangan duet yang lain. Jadi pemilihan anda berdua ni apa perasaannya? Apa tu? Dipilih untuk berduet sekali lagi, berganding sekali lagi. Sebenarnya itu kita menjalankan tugas sebenarnya. Seronok lah kan? Okey, saya kira sekarang ni penonton pun tak sabar nak dengarkan anda berdua menyanyi secara live. Dan seperti biasa kalau anda nak mengikut sebarang perkembangan Adira dan juga Hafiz, boleh ikuti laman sesawang mereka Instagram, Facebook dan juga Twitter untuk mengetahui sebarang promosi perkembangan terbaru tentang kerjaya mereka. Ya, dan Wanita Hari ini pun telah sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa bersama dengan Wanita Hari ini esok dengan satu lagi topik menarik iaitu mengenai stem cell bank tali pusat. Baiklah, kita tinggalkan anda dengan persembahan daripada Hafiz dan Adira dengan lagunya Untuk Cinta. Assalamualaikum. Bye. Kau ajar aku
Kan memangnya tak pernah tahu arti sebenarnya cinta dari jiwa, bukan hanya dari mata. Kau ajar hatiku kasih setulus seikhlasnya, tak pernah mengalah walau kan terpisah. Sedikit pun tak berubah, namun takkan menjadi milikku. Cinta bukan tercipta untukku. Tolong jagalah dirinya, buat diriku. Jangan biar luka lagi hatinya yang amat ku cinta, yang milik engkau saja. Biar ku simpan semua kasih dan cinta, akan ku pendamkan sepanjang nyawa.